اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أحينا المسلمين وأتمنا المسلمين والحقنا بالصالحين غير الخزايا ولا مبدلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Dengan limpah dan nikmatnya kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fiqh Al-Adiyah Wal-Adhkar. InsyaAllah ini kita sambung doa yang sebenarnya yang dicatat di sini, Da'a minas sunnah nabawiyah, doa-doa yang dibaca dalam sunnah Nabi SAW. Antara yang dicatat di sini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, yakni doa yang berkaitan dengan istiqamah ni, di mana Nabi mengajar pada para sahabat supaya sentiasa membaca doa ini, semoga hati kita tetap dalam iman dan kita tetap dalam pendirian, istiqamah kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya dia mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qulub bani adam kullaha baina asba'in min asabi rahman ka qalbi wahid yusarrifu haisu yasha. Dia kata sahabat ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati anak Adam ni, kita ni, semuanya seolah macam jaraknya antara dua jari ni. Mana di sisi Allah SWT, bila-bila masa je Allah boleh uji hati kita, boleh berbolak-balik. Kita perlu doa supaya hati kita ni istiqamah, ada pendirian atas prinsip Islam. Bukannya kita ni orang yang, orang kata, lalang, atau orang yang tak ada pendirian, orang yang tidak beristiqamah pada jalan Allah SWT. Sekejap solat, sekejap tak solat, sekejap rajin, sekejap tak rajin, atau rajin 2 minggu je, lepas tu tak rajin dah. Lepas pergi kursus motivasi tu 2 minggu, lepas tu tak lah kita. Atau 2 minggu tu baca Al-Quran, lepas tu tak lah kita. Atau sebulan Ramadan je baca Quran, lepas tu tutup lah. Kerana kita baca doa ni, Nabi suruh baca supaya hati kita ni tetap. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda pada sahabat ni, dicatatlah hadis riwayat Muslim ni, kata Nabi, hendaklah kamu baca doa, Allahumma sarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini, ya Allah, mana, ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balik hati ni, Tuhan, kita minta hati kita ni banyak ibadat macam mana, kita minta Allah SWT jaga hati kita supaya istiqamah. Kemudian sarrif qulubana, luruskanlah hati kami pada jalan ketaatan kepadamu, ya, kita atas jalan ketaatan. Atau doa diajar Rasulullah SAW juga, ya muqallibal qulub sabbi qalbi ala dinik. Ini, ya wahai Tuhan yang bolak-balik hati ni, tetapkanlah hatiku atas jalan agamamu. Itu juga dicatat dalam hadis riwayat Ahmad. Kenapa Nabi ajar doa ni? Supaya kita sentiasa beristiqamah atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati ni masalah, dia macam-macam hati ni. Kalau kita tidak letak Allah di depan, kita letak benda lain di depan, kita akan jadi lain lah. Kalau kita letak Allah di depan, insya-Allah Allah SWT akan datangkan kekuatan dalam diri kita supaya kita sentiasa berada pada jalan Allah SWT. Sebab itu Nabi SAW juga mengajar kepada para sahabat baginda SAW supaya membaca juga doa ini dalam tahiyat akhir. Allahumma salli bil qulub, salih quluban ala dinik, Allahumma qalibal sabbi qalbi ala dinik. Ini dibaca juga dalam tahiyat akhir sebelum kita beri
salam. Sebab dalam tahiyat akhir tu lah waktu Allah nak kabulkan doa. Kalau dalam solat tu ada dua tempat yang mustajab, iaitu waktu sujud dan juga waktu tahiyat. Oleh Rasulullah SAW, ada setengah dia pening, tapi Nabi bagi pilihan, kamu boleh baca dalam tahiyat akhir. Selepas kamu pergi tahiyat akhir, sebelum kamu pergi salam, kau minta apa saja dengan Allah SWT. Minta dalam hati kita, dalam bahasa Melayu pun boleh, sebelum kita beri salam. Maksudnya dua tempat tu Allah nak kabulkan permintaan kita. Sebab tu Nabi SAW ajar doa ni pada sahabat. Satu dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma sharrifal qulub, sharrif qulub ala ta'atik. Dalam hadis riwayat Ahmad, ya muqallibal qulub, sabbi qalbi ala dinik. Ini dua-dua doa ni lah untuk hati kita istiqamah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata para ulama, kalau kita lihat doa ini kenapa Nabi ajar pada kita, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Muhammad ayat 17. Allah SWT berfirman, wallazina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan sebaliknya, orang yang menerima petunjuk ke jalan yang benar, Allah menambahi mereka dengan hidayat petunjuk serta memberi kepada mereka dorongan untuk mereka bertakwa. Jadi kita nak makin meningkat umur kita, makin kita bertakwa. Bukan makin meningkat umur kita, kita menjadi orang yang Allahu'alam, Allah uji kita. Sebab Nabi kata dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata ada dua perkara. Apabila kita dah meningkat umur, makin tua kita ni, Allah uji kita di dua perkara, dan kita minta jauh dengan Allah SWT. Yang pertama, Allah uji nak umur panjang. Makin lama nak panjang, tak nak mati seolah-olah. Yang kedua, nak harta dan kuasa. Minta dengan Allah supaya kita tidak jadi manusia yang begitu. Makin kita meningkat umur, makin kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat semalam, Tuan Guru Abdullah Al-Qari telah meninggal dunia semalam, waktu nak pergi solat subuh. Di kereta beliau dilanggar dan beliau meninggal. Innalillah. Salah seorang ulama besar yang sezaman dengan arwah Tuan Guru ni Abdul Aziz, dan beliau ni antara ulama yang dapat anugerah tokoh ulama Nusantara. Kalau kita tengok kitab rumah dia tu, ada kitab yang dia tulis sendiri ada 500. Maknanya kita kumpul senarai tu ada 500 yang kecil, yang tebal, yang ditulis oleh Abdullah Al-Qari dan salah seorang ulama yang hebat. Mana saya pun daripada sekolah duduk baca kitab dia jugalah. Semalam Allah SWT uji beliau. Malam tu dia kuliah tajuk bab kematian. Kuliah maghrib, dan umur dia pun dah 85 lebih kuat tu. Tapi kalau kita pergi rumah dia, dia tengok juga ada orang boleh naik sampai situ je, ada orang boleh masuk sampai dalam. Tak semua orang. Kalau pergi rumah Tuan Guru Abdullah Qari ni, tak semua orang boleh naik. Ada orang datang tu nak buat kajian, dia kata orang ni boleh duduk kat tangga je. Dia borak dengan dia kat tangga rumah je. Ada orang tu boleh masuk sampai dalam rumah minum air dengan dia tu, alhamdulillah. Allahu'alam. Orang yang alim, kita tengok dia, Masya Allah, dengan ilmu dia, dengan kitab dia penuh macam pustakaan lah. Allah. Tapi Allah SWT dah ambil ulama besar kita ni pergi. Allah. Jadi sebab tu Nabi berdasarkan ayat ni, supaya kita sentiasa dapat petunjuk, Nabi suruh kita baca ya muqallibal qulub sabbi qalbi ala dinik. Dan juga Allah SWT menyatakan dalam surah Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu allazina amanu bilqawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan pendirian orang yang beriman
dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan di akhirat. Kita nak macam tu. Bila Allah sebut tetap di dunia dan akhirat, mana tetap di dunia, akhirat mana bila kita meninggal dunia, kita pergi ke alam barzah. Bila ditanya soalan oleh Munkar Nakir, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka, kita tetap dalam istiqamah, kita boleh jawab di sisi Allah SWT. Allah memberi kelebihan pada kita. Jadi kita doa ni tolong amalkan. Sebab tu Nabi suruh kita baca dalam tahiyat akhir atau baca selepas sudah solat sunat ba'diyah maghrib. Selepas ba'diyah maghrib, Nabi kata mula-mula nak mula doa, kamu bacalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rasulullah sentiasa baca selepas ba'diyah. Jadi kita solat ba'diyah maghrib, Nabi tak pernah tinggal doa ni selepas solat ba'diyah maghrib. InsyaAllah kita amalkan, jadikan amalan kita supaya kita menjadi hamba yang bertakwa dan sentiasa istiqamah pada jalan Allah SWT. Boleh insyaAllah. Kita ni semua beribadat. Kita tak nak kita beribadat, ibadat kita tidak termasuk dalam kategori yang diredai oleh Allah SWT. Itu yang paling kita takut. Sebab kita ni sementara je, sementara di atas muka bumi Allah SWT ni, menumpang. Dan insyaAllah kita minta Allah SWT tolong kita semua termasuk orang yang mendapat kelebihan di sisi Allah SWT. Dan doa yang sebenarnya yang diajar Rasulullah SAW, mana doa ni Rasulullah mengajar pada sahabat boleh dibaca dalam waktu sujud dan juga baca macam biasa lepas solat. Dan Rasulullah sentiasa baca doa ni dalam sujud. Rasulullah tak tinggal selepas baca subhanallah, 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 Rasulullah pun sambung dengan doa ni. Dan dicatat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bihadha ad-du'a. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW sentiasa berdoa. Dia ajar pada sahabat baca doa ni dan juga kamu baca dalam sujud. Nabi suruh baca dalam sujud. Bila kita minta ampun Allah SWT pun baca dalam sujud. Allah maghfirli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampunlah dosaku dan kesalahanku dan kejahilanku. Kita ada buat salah dan kita ada jahil. Tak semua kita tahu, kita tidak semua tahu benda, kesalahan kita dan kejahilan kita. Wa israfi fi amri, dan dalam setiap urusan yang aku buat, kalau aku ada buat dosa yang besar, ampunlah dosaku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan setiap yang engkau tahu daripada diriku ada dosa, ya Allah, ampunlah dosaku. Ada benda kita tak perasan, kita terbuat dosa, kita minta Allah ampun. Ni doa Nabi baca setiap hari. Dan Nabi baca dalam sujud, dalam solat tahajud, dalam solat taubat, dibaca oleh Rasulullah SAW. Apa nanti doa ni saya hantar pada AJK lah, nanti forward dalam WhatsApp group. Tolong amalkan doa ni. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah baca lagi, Allah maghfirli jiddi wa hazadi. Ya Allah, ampunlah dosaku sewaktu aku dalam keadaan serius. Takut waktu kita serius bercakap ni, muka kita ni menyebabkan orang takut. Mana tahu kadang-kadang kan, bukan nak marah tapi nampak macam marah. Sebenarnya penegasan, tapi orang nampak macam tu. Kita bukan niat begitu. Orang tengok reaksi kita, orang, ya Allah, marah ke? Bukan kita niat begitu. Dan juga wahazali, dan waktu aku bergurau. Takut kita bergurau, orang terasa hati. Kita bukan niat begitu, tapi orang terasa hati. Jadi kita minta ampun Allah. Dan juga wa khata'i wa amdi, dan sengaja atau secara tak sengaja kita terbuat silap, atau wa amdi, memang sengaja aku buat. Memang hari ni sengaja, tak tahu macam nak marah, geram nak tiba-tiba nak buat orang, nak balas balik. Lepas tu baru menyesal, ya Allah, patutnya aku tak buat begitu.
Jadi Nabi ajar doa ni. Sebab kita manusia ni kadang tersilap. Kita buat orang, Allah, patut aku tak buat begitu tadi. Kerana aku buat begitu makin tegang orang, makin panas orang. Dan juga wa kulli zalika indi, dan setiap yang dan yang kesemuanya, setiap yang datang daripada diriku ada salah ni Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ya, doa Nabi ajar. Nabi suruh kita sentiasa minta ampun dengan Allah SWT. Dan kemudian Rasulullah baca lagi, sambung lagi kalau nak baca panjang. Nabi ajar kepada sahabat, Allahumma firli ma qaddamtu, ya Allah ampunlah dosa-dosaku yang lepas, wa ma akhartu, yang baru je aku buat tadi, wa ma asrartu, dan dosa yang aku buat secara sembunyi, kita seorang je tahu, orang lain tak tahu. Kita yang buat dosa ni, kita dengan Allah je, orang lain tak tahu. Atau wa ma a'lantu, dan dosa yang aku buat terang-terang, orang tahu semua memang aku yang buat. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan setiap apa yang engkau tahu daripada aku ya Allah, ampunlah dosaku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkau yang awal dan engkau yang akhir. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau lah atas segala, setiap takdir ni milik engkau ya Allah SWT. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa hadza doa min ajma'adiyah min fil istighfar. Kalau dilihat doa ni, doa yang Nabi ajar dalam bentuk kita minta ampun kepada Allah SWT. Sebab apa? Allah SWT ni, dia maha penyayang dan maha pengampun, dan dia sentiasa Al-Halim, tidak cepat nak balas perbuatan manusia. Allah tak segera balas. Kalau Allah segera nak balas dosa kita, lama dah. Hari ni buat jahat, hari ni Tuhan balas segera. Tidak. Sebab Allah dan asma wa sifat dan 99 nama ada namanya Al-Halim. Al-Halim yang maha lambat, sabar untuk membalas manusia. Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, orang marah macam mana kepada Nabi Muhammad, orang hina Islam macam mana pun, Allah masih beri peluang untuk dia masuk Islam, atau orang Islam sendiri untuk dia bertaubat. Dalam surah Al-Furqan ayat 5 dan 6 ini. Sebab tu Nabi suruh kita istighfar. Allah ni dia nak tunjuk sifat dia ni maha pengampun. Qalu asatiru awwalin wa qalu naktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima. Dan mereka berkata lagi, Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng. Tengok orang kafir dia hina kita, dia kata Al-Quran itu cerita dongeng. Cerita dongeng dahulu kala yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan. Mereka perpesendakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi dan petang untuk dihafaznya. Soalan begitu, Nabi tulis, orang tulis, lepas tu Nabi hafal, Nabi cerita kat kita. Begitu kata orang kafir. Allah rakamkan dalam Quran ni. Walaupun memang kalau kita dengar seolah hina Islam ni, katakanlah wahai Muhammad. Tengok dalam ayat sunnya Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Cukuplah cakap begitu. Tak perlu kita nak dengan orang yang bukan Islam ni nak berdebat sampai kita bertikal lidah. Kita hanya perlu menjelaskan. Kalau dia tak nak dengar, tak apalah, kita sampaikan, beritahu pada mereka. Allah suruh ayat ni supaya Nabi Muhammad beritahu pada orang-orang yang bukan Islam, orang yang menghina Al-Quran, orang yang menghina dia ni, sesungguhnya adalah dia maha pengampun lagi maha mengasihani. Sebab tu Nabi suruh kita banyak istighfar. Nak ceritanya orang yang bukan Islam pun Allah masih tunggu, mana tahu dia dapat hidayah masuk Islam.
Kita yang dah Islam ni, Allah sentiasa tunggu kita menyebut astaghfirullah. Kan? Masya Allah, hebatnya Allah SWT. Dia sabar dengan kita. Macam-macam perangai kita buat 2-3 minggu ni, macam-macam perangai, tapi Allah sabar je tengok nakalnya manusia ni. Manusia selalu tak puas hati, Allah tengok je. Tapi Allah sifat Maha penyabar. Dia sabar dengan perangai kita. Sebab apa dia nak tengok? Sebab tu kata para ulama, kamu tengok apa yang berlaku di dunia ni, kamu lihat pelbagai watak dan umur manusia. Ada orang umurnya tua, ilmunya muda. Ada orang umurnya muda, ilmunya tua. Maknanya tengok situlah. Kalau orang muda, ilmunya tua, maknanya dia memahami, dia matang. Ada orang tua, ilmu dia tua juga, Alhamdulillah. Itu bagus. Sifat Allah, dia menunggu kita mengangkat tangan. Sebab tu Nabi ajar doa ni, Allah maghfir li khati'ati wa jahli wa israfi amri wa ma anta bihamdini. Dia ajar pada sahabat, mengakulah kita ada buat salah, mengakulah kita jahil. Sebab apa? Doa ni mengajar kita untuk bersifat jujur. Dengan Allah kita mengaku. Bila dengan Allah kita mengaku yang kita ni ada salah, kita jahil, dengan manusia pun sama. Nabi latih diri kita ni supaya jujur. Beristighfar ni sebenarnya nak suruh kita jujur, mengaku ada salah. Jangan duk main apa, pusing-pusing. Bukan begitu sifat manusia. Dan Allah nyatakan lagi dalam surah Al-Ma'idah ayat 73 dan 74 tentang kenapa kita, Nabi suruh kita beristighfar ni. Allah bagi contoh. Orang Nasrani duk peli Islam ni, tapi Allah, bagaimana Allah jawab? Laqad kafara allazina qalu innallaha salasun salasati wa ma min ilahin ilahun wahid. Sesungguhnya kafirlah orang yang berkata bahawasanya Allah adalah satu daripada tiga Tuhan, padahal tiada Tuhan berhak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. Allah ni satu, bukan Allah dua, satu je. Ada orang kata Allah dua, pening ni. Tak apalah, Jais pun dah keluar surat tu, tak payah panggil kuliah kan. Wa la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. Dan Allah kata, jikalau mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang yang kafir daripada mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Afala, tengok Allah sambung ayat ni, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Oleh itu tidaklah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya selepas mereka mendengar keterangan-keterangan tentang kepercayaan mereka yang salah dan balasan seksanya, pada Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah cerita dalam ayat ni supaya Nabi sampaikan kepada orang Kristian, jadi yang kata Tuhan tu tiga, tapi akhir sekali Allah kata, kalau kamu taubat, kalau tak nak taubat kena seksa ni, tapi aku ni Maha Pengampun. Nak ceritanya dia masih beri ruang. Sebab itu para sahabat Nabi SAW melarang kita mengata kepada orang yang bukan laknat. Sebab takut dekat dia nak meninggal dunia, Allah beri hidayat, dia masuk Islam. Sebab tu kita mendoakan mereka supaya Allah buka pintu hati mereka kenal ajaran Islam. Allahu'alam. Ada kita buat begitu? Kita nak bergaduh je, tu je. Kita tak ada angkat tangan, ya Allah. Kan Nabi dia doa, ya Allah bukalah pintu hati Umar. Dan mana nak ceritanya, Nabi sentiasa mendoakan. Orang Taif, kalau ikut Jibril datang nak akad bukit Akhzabai tu, nak hempat, tapi Nabi kata jangan. Dia nak doa lagi, ya Allah lahirkan daripada keturunan yang kafir ni, nanti ada yang masuk Islam daripada sulubi dia. Tengok orang Taif semua Islam sekarang.
Sebab Nabi suruh doa. Doa itulah cara kita dekat dengan Allah. Sebab tu dikatakan doa tu ibadat. Doa tu senjata kekuatan orang Islam. Sebab kita berdoa, bukan Allah tunjuk segera, Allah akan datang. Kadang Allah tunjuk akan datang pada kita. Nabi suruh kita istighfar. Allah ni dia maha pengampun, maha penyayang, dan dia sentiasa tunggu kita mengangkat tangan. Dan Allah tidak segera nak balas dosa kita ni. Allah masih beri ruang untuk kita mengangkat tangan untuk memohon ampun kepada dia, InsyaAllah. Ada orang dia kata orang pergi buat umrah tapi pakai pakaian tak macam lelaki kan. Dia kata kenapa Tuhan tak segera Ustaz? Kita ni asyik nak suruh Tuhan balas orang je. Tak ada kita nak doa, ya Allah buka pintu hati dia ya Allah supaya dia kembali pada diri dia yang sebenar. Kan Nabi SAW, kalau kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari, waktu Nabi dalam masjid masuk seorang lelaki yang nak jadi perempuan. Kalau kita lihat dalam kitab Fathul Bari Syarah, boleh tak keluar daripada Masjid Nabawi ni? Kalau kamu tak nak berubah, kalau kamu berubah jadi lelaki balik, boleh masuk. Nabi masih beri peluang. Nabi kata beri tempoh pada dia untuk dia berubah. Paling kurang setahun untuk dia berubah. Bukan senang nak suruh ubah perangai ni. Dalam Islam bagi tempoh setahun. Atau dikuarantinkan selama berapa bulan untuk dibersihkan fikiran dia, supaya dia ketahui dia tu lelaki. Atau suruh dia tahu dia tu perempuan, jangan jadi lelaki. Tapi Islam tak suruh torture. Islam suruh beri kesedaran. Itulah agama kita. Agama mengajar manusia menjadi orang yang baik. Dia tak ajar kita jadi orang yang memaki orang. Sebab Nabi kata laisal mu'min, tidak dikira beriman orang tu kalau dia masih memaki orang, menghina orang. Kalau kita ni masih solat tapi kita masih maki orang, mana kita? Mana pahala kita? Kita sujud, mana hilang pahala kita? Itu kena tengok, jaga. Sebab pahala ni lah yang nak tolong kita nanti nak jawab. Yang mula-mula sekali nak jawab marabbuka wa ma nabiyyuka wa madinuka. Sebab tu pernah orang tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang ni solat 5 waktu berjemaah tak tinggal, puasa sunat sentiasa buat, solat sunat sentiasa buat, tapi Nabi kata dia ahli neraka. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa dia ahli neraka? Dia buat semua tu. Nabi kata, lisan. Jiran dia, kawan dia, orang tak nak berkawan dengan dia. Sebab mulut dia, kalau orang sekarang kata bagi orang tak ada insurans lah. Kalau dia cakap tu orang kena tu terkoyak habis. Mana tidak ada nilai, perasaan nilai untuk menjaga hati sama manusia. Dia kata, Ustaz, kita ni kita nak dakwah orang tak boleh macam tu Ustaz. Kita kena bagi kau-kau Ustaz, biar dia rasa deep dalam. Oh, itu bahasa orang kita. Syekh Al-Ghazali rahimahullah sewaktu berada di Al-Azhar, bila orang datang jumpa dia, ya Syekh, apa hukumnya orang yang tidak solat? Ada kawan saya tak solat, apa hukumnya? Apa jawab Syekh Al-Ghazali rahimahullah? Syekh Al-Ghazali jawab, hukumnya ialah kamu pergi pegang tangan dia, pimpin dia, bawa pergi solat berjemaah. Jadilah pendakwah, jangan jadi penghukum. Tengok ulama jawab. Dia tahu orang tinggal solat ni dosa besar, tapi dia jawab kepada orang yang bertanya tadi, kamu pergi pimpin tangan dia, bawa dia pergi masjid bersama kamu. Jadilah pendakwah, jangan jadi penghukum. Bila kita jadi penghukum, menyebabkan orang tu jauh dengan masjid. Memang kau ni tak datang masjid, kufur. Allahuakbar. Itu bahasa kita guna. Bahasa netizen kita, warga siber,
Kita pun takut dia guna. Kalau kita cakap banyak, dia jawab. Kena tahan telinga lah kalau dengar netizen kita ni. Jadi kita, sebab tu Nabi kata sentiasa beristighfar kepada Allah SWT ni. Sebab tu Nabi ajar doa Allah maghfirli. Sebagaimana seorang badui datang jumpa Rasulullah SAW. Badui, bahasa dia memang keras. Kan orang kampung, orang asli badui. Ya Rasulullah, saya dah buat apa yang Islam suruh buat. Berzikir saya dah buat, ini dah buat, semua saya buat dah untuk Tuhan. Tuhan bagi untuk saya. Tapi Nabi jawab, kau ni aku bagi tak ada kan. Nabi kata pada dia, bagus, dah buat semua yang Tuhan suruh, bagus, solat dah buat, puasa dah buat. Kamu minta dengan Tuhan 4 perkara ni. Untuk kamu ada 4 Tuhan nak bagi. Oh, ada 4. Nabi kata angkat tangan. Dia pun angkat tangan. Nabi kata apa? Baca Allahumma warzuqni. Kamu selepas buat ibadat ni, kamu minta 4 ni. Itu hak kamu, boleh minta dengan Tuhan. Yang tadi solat, kamu puasa, itu hak Tuhan, kamu dah buat. Tapi hak kamu, ini kamu kena minta dengan Tuhan. Begitu Nabi cakap. Dia kata kenapa Nabi suruh minta ini? Dia kata minta ini. Nabi kata minta yang ni. Allah maghfirli, ya Allah ampun dosaku. Warhamni, berilah rahmat kasih sayang kepadaku. Wahdini, berilah petunjuk kepadaku. Warzuqni, murahkanlah rezekiku. Nabi suruh minta 3 akhirat, 1 dunia. Dalam 4 tadi, 3 untuk diguna di akhirat, 1 untuk guna dunia akhirat. Rezeki untuk dunia akhirat. Maghfirli, pengampunan cukup penting. Sebab apa? Pengampunan lah yang boleh meringankan azab kubur kita dan azab di akhirat. Rahmat kasih sayang. Dengan rahmat kasih sayang Allah SWT, kita mati dan keadaan redha Allah, dan kita dibangkitkan di hari akhirat untuk layak ke syurga Allah dengan dapat syafaat Allah. Wahdini, petunjuk. Kita nak atas dunia, kita dibimbing oleh Allah, dan juga di hari akhirat Allah bimbing kita sampai bila-bila. Itu kamu minta dengan Allah. Masya Allah. Tengok Nabi jawab begitu. Nabi tak marah, jawab begitu. Macam seorang lelaki datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tak tahan ya Rasulullah, tengok perempuan cantik nak berzina ya Rasulullah. Rasulullah kata jangan. Tak boleh Rasulullah, bagi sekali ya sekali. Minta dengan Nabi. Kalau kita baca dalam hadis riwayat Bukhari tu. Tapi apa Rasulullah buat? Rasulullah kata dekat budak muda tu, datang sini, duduk dekat. Rasulullah letak tangan dekat dada dia. Allahumma tahhir qalbahu wa urfi zambahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, bersih punlah dosa dia, lindungilah dia daripada melakukan maksiat. Jadi kita sentiasa baca doa ni untuk anak-anak kita dan untuk diri kita sendiri. Allahumma tahhir qalbi wa urfi zambi wa ahsin farji. Ya Allah, bersihlah hati aku, ampunlah dosa aku, dan lindungilah aku daripada buat maksiat. Nak ceritanya pengampunan ni. Sebab tu Allah sabar, dia suruh kita sentiasa minta ampun, minta ampun, minta ampun. Sebab Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Sebab tu Nabi ajar istighfar ni pada kita. So, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syada Rasulullah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله dan sifat Allah SWT ni kita maklum Maha Pengampun. Sebab tu kita diminta sentiasa beristighfar. Maka Allah SWT turunkan ayat Surah Al-A'raf ayat 33 sebagai doa untuk kita minta ampun dengan Allah SWT. Salah satu doa yang baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini surah Al-A'raf ayat 23, bukan 33, ayat 23, yang mana Allah SWT turunkan ayat ini supaya kita jadikan doa selepas solat, doa kita baca setiap hari, mana Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, zalamna, aku telah menzalimi diri aku sendiri, banyak dosa aku buat ya Allah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak ampun dosa kami dan engkau tidak beri rahmat pada kami, lanakuna minal khasirin, pasti kami termasuk golongan yang rugi. Jadi kita minta Allah ampun dan beri rahmat. Jadi Allah ajar doa ni dalam surah Al-A'raf ayat 23. Allah suruh kita baca untuk kita minta ampun dengan dia, sebab Allah tunggu, dan Allah bukan segera membalas segala kesilapan kecuali orang tu sombong. Sebab itu Allah nyatakan dalam surah Fatir ayat 45, surah Fatir ayat 45, Allah nak nyatakan tentang sifat Allah SWT yang Maha Agung, yang sentiasa tunggu kita minta ampun. Allah tak akan balas segera. Kita ni segera saja sebab suka makan makanan segera tu. Jadi Allah katakan dalam surah Fatir ayat 45, wala yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zuhriha min dabatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira.
Apa Allah kata dalam ayat ni? Dan kalaulah Allah mengirakan kesalahan manusia, kalau Allah kira semua kesalahan manusia serta terus menyeksa mereka disebabkan amal-amal jahat yang mereka telah kerjakan, Allah kata kalau aku kira, aku terus balas sekarang pada kamu, tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi sesuatu makhluk yang bergerak. Tuhan, kalau Tuhan nak balas ke, tak ada orang dah bergerak tinggal. Tapi Allah tidak begitu. Allah nak nyatakan dia tahu semua kita ni ada dosa. Dan Allah kata apa? Akan tetapi dia tidak bertindak dengan serta-merta, bahkan ia memberi tempoh kepada mereka hingga suatu masa yang tertentu. Allah beri tempoh. Beri tempoh pada kita. Selagi kita ada nafas, kita boleh bergerak atas muka, Allah bagi tempoh untuk kita menyebut astagfirullah, Allah maghfirli, supaya kita minta ampun. Tempoh dia bila? Sampai satu tempoh malaikat nak cabut nyawa, itu tak ada lah. Sebelum sampai malaikat cabut nyawa, peluang untuk bertaubat kembali pada Allah SWT tu masih ada. Dan Allah nyatakan kemudian apabila sampai tempoh mereka, maka Allah akan membalas masing-masing dengan adilnya, kerana sesungguhnya Allah sentiasa melihat keadaan hamba-hambanya. Inilah sifat Al-Halim Allah SWT yang nyatakan dalam asma sifat yang maha lambat memberi pembalasan ni. Inilah Allah bagi ruang, InsyaAllah. Kalau kita tengok perangai kita dulu dengan perangai sekarang, ya Allah kan? Tapi kita tengok dalam ayat ni, besarnya kuasa Allah. Allah kata kalau aku kira, aku balas segera, habis dah kamu semua ni. Tapi tak, Allah beri ruang untuk kita. Jadi insyaAllah banyakkanlah beristighfar, banyaklah minta dan doa-doa yang ada bacalah, supaya kita mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak akan kekal di sini, kita hanya menumpang sementara untuk mencari rezeki yang Allah beri dengan ujian pada kita. Bukan kita nak cari kemenangan, kekuasaan, sebab Allah akan tarik bila-bila masa je. Itu hak dia. Dia boleh tarik bila-bila masa. Apabila kita sombong, Allah tarik. Sombong je, Allah tarik. Allah nak uji semua. Jangan kita kata kita ni semua sama-sama hebat, tak. Allah dah nyatakan dalam kalau kita lihat dalam surah Al-Imran sendiri, Allah nyatakan ayat 26, Qulillahumma malikul mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadika khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah katakanlah, ya Allah, Engkau lah yang memiliki kerajaan ini, semua ni milik Allah. Dan orang yang Allah beri kuasa, Allah boleh wa tanzi'u mulka mimman tasha', aku boleh tarik kuasa kamu ada, aku boleh tarik bila-bila masa. Wa tanzi'u mimman tasha', dan aku boleh hina kamu bila tiba masanya. Wa tuzillu man tasha', dan kamu akan dipandang rendah. Macam mana Allah kata aku buat. Biyadika khair, segala kebaikan di tanganmu ya Allah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya setiap sesuatu dalam takdir Allah SWT. Jadi jangan sombong, rugi. Sebab arkan kufur arba'ah, ini sebenarnya saya tutup ni. Rukun orang tu kufur ada 4. Arkan kufur arba'ah, tanda orang tu kufur ada 4. Jangan pula pergi kira kat orang. Untuk kita, jangan kita jadi orang kufur. Yang pertama, rukun kufur takabur. Apabila ada takabur dalam diri manusia, dia akan jadi orang yang tak boleh terima segala nasihat. Dia rasa yang terbaik. Rukun kufur yang kedua, hasad dengki. Bila ada hasad dengki, manusia akan berpecah belah. Segala kebaikan yang orang ni buat, dia tak akan kata baik, dia akan kata buruk. Dan ni pula akan kata dia buat. Sebab apa? Dengki. Yang ketiga, rukun kufur yang ketiga ialah nafsul amarah. Nafsu amarah inilah nafsu yang ingin memiliki segala-galanya. Apabila ada nafsul amarah dalam diri manusia, maka manusia itu tidak akan adil dalam diri dia. Dan yang keempat, syahwat. Inilah penghalang kita daripada buat kebaikan. Syahwat, malas, rajin malas ni dalam diri manusia ni.
tahu solat berjemaah besar pahala, tak payah, solat kat rumah boleh. Kenapa dekat sini tak ada fatwa tak payah Jumaat, negeri lain ada tak payah Jumaat? Duk tunggu tu tadi, tunggu takut sini pun keluar fatwa itu. Sebab apa? Ada syahwat dalam diri tu. Sebab syahwat menghalang orang tu untuk beribadat. Sebab fatwa dia tengok keadaan situasi, dan situasi okey lagi lah. Allahualam. Tu ada 4 tu. Kita semua ada 4 kata para ulama. Kalau ni ada pada diri dia, susah untuk kita baiki, tapi kita kena betulkan orang ni. Sebab meruntuhkan gunung bukit mudah, tapi nak runtuhkan orang yang ada 4 sifat ni dalam diri dia agak payah. Wallahualam. Bagaimana nak runtuhkan dia? Wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan solat dan tunaikan zakat. Zakat di situ maksudnya ada 4 perkara. Bila kita menunaikan zakat, termasuklah kita bersedekah di situ, dan juga infak. Kalau benda ni kita buat, orang yang solat dan buat benda ni, 4 perkara Allah akan bersihkan diri kita. Wa tutahhiruhum, Allah akan bersihkan. Yang pertama, orang yang suka sedekah, Allah akan buang dari kita. Yang pertama, sifat takabur. Yang kedua, Allah akan bersihkan dari kita sifat hasad dengki. Yang ketiga, Allah akan bersihkan dari kita sifat dusta. Nak buang perangai cakap bohong. Asyik cakap bohong je, suruh banyak sedekah. Sedekah tu boleh latih diri dia supaya tak cakap bohong. Dan yang keempat, Allah akan buang dari kita sifat bakhil. Itulah kelebihan orang bersedekah. Itu salah satu cara untuk kita membuang sifat kufur dari kita. Jadi insyaAllah yang sunnya kita sambung kuliah akan datang. Ada soalan ke sebelum saya berhenti? Okey. Nabi kan sebut dalam sebuah hadis, kita lihatlah hadis sahih, setiap penyakit yang datang tu ada ubat dia. Dan kemudian Rasulullah SAW pun mengajar pada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa membaca zikir pagi dan petang kan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa sami'ul alim, tu dibaca 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas asar, untuk kita lindung diri yang mudarat. Di samping tu kita kena cegah diri kita pada penyakit lah, melindung. Sebagaimana nyatakan dalam hadis riwayat Muslim, sewaktu Syam, di bumi Syam dilanda penyakit taun, dan waktu itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersama sahabat nak pergi ke Syam. Kemudian dimaklumkan di Syam ada penyakit taun, dan penyakit berjangkit sedang berlaku di Syam. Maka Sayyidina Umar memerintahkan semua dalam rombongan tersebut pulang semula ke Madinah. Jadi timbul persoalan di situ. Dia kata, wahai Sayyidina Umar, kamu tidak bertawakal kepada Allah. Ini orang tak faham konsep tawakal, dia timbulkan isu tawakal. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jawab, tawakal ni kena jelas. Kita tak masuk kawasan yang ada penyakit itu, kita pusing balik, itu tawakal. Dan orang yang ada tempat tu tak boleh keluar, sebab itu pun tawakal. Sebab Nabi dah sebut dalam hadis, kawasan yang dilanda wabak penyakit, dia orang tu tak boleh keluar daripada kawasan tersebut. Dia kena tunggu, dan orang yang di luar sini hantar ubat untuk bertugas untuk sembuhkan. Dan orang yang tidak terlibat sana tidak dibenarkan masuk kawasan yang ada wabak penyakit. Itu Nabi dah sebut dalam hadis. Nabi kata semua ni ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ujian ni Nabi kata Allah nak beri pahala. Wa yu'ajibuni, dan aku takjub setiap ujian yang datang tu Allah nak beri pahala bagi orang yang wabasyiris sabirin, orang yang sabar, yang faham ini ialah ujian Allah SWT. Tapi kita ditugaskan mencegah benda tu pun dapat pahala. Cuma janganlah sampai kita ni terlupa wa qadarullah takdira, takdir daripada Allah, nak tengok. Kan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wa ju', aku akan cabar kamu manusia minal khauf, aku beri rasa takut, wal ju', aku beri rasa lapar,
Lapar di sini lah makanan ada tapi tak kenyang. Allah cerita dalam surah Al-Baqarah tu, wala nabluwakum minasyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal. Aku tarik ekonomi kamu. Bila kamu dah mula rasa sombong, kamu lupa pada aku, asyik berbalah je, wa naqsim minal amwal wal anfusi. Kemudian aku jadikan wassamarat, dan aku tarik hasil daripada tumbuh-tumbuhan tak menjadi. Wabashiris sabirin, kecuali orang yang sabar akan rasa gembira. Allah kata, Allah cabar kita sebab kita dah lupa pada Allah. Allah cabar. Alladzina iza asabatu musibatun, dan orang yang lalui cabaran-cabaran ini, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hendaklah kamu banyak menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tak hari ni kita duk sebut perkataan tu? Ada? Dia kata tak ada ustaz. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk orang mati ustaz. Ni ujian ni datang hari-hari kena sebut. Dalam surah Al-Baqarah ni Allah dah sebut, allazina iza asabatu musibatun, kamu diuji dengan musibah tadi, rasa takut, rasa semua ni, hendaklah kamu sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu rabbi wa rahmah wa ilaikum tadun. Boleh ya, selalu sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ni datang daripada Allah. Kita minta Allah, kembalilah kepada Allah. Kita hamba, banyakkan istighfar. Bila banyak benda begini berlaku, banyakkan istighfar dan solat sunat taubat. Bukan banyak duk sebar WhatsApp group. Kita terlupa istighfar tu tak ada. Allahu'alam. Dalam surah Nuh tu kan Allah dah sebut kan, banyakkan istighfar. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midra wa yumdidkum bi amwali wa bani wa ja'alnakum anhara wa ja'alnakum jannat. Allah kata apa, ayat 7 ayat 9 hingga 11 surah Nuh. Maka kamu segera minta ampun pada Allah, Allah akan turunkan hujan, Allah akan jadikan, Allah akan tambah balik pendapatan kamu, kembalikan balik ekonomi kamu, bi amwalin, dan Allah akan jaga anak-anak kamu, dan Allah akan jadikan balik hasil tumbuhan kamu, dan laut sungai kamu akan ada hasil balik. Apa dia? Istighfar, minta ampun. Macam mana Allah nak ampun? Kita asyik balah. Orang yang solat berjemaah, datang solat berjemaah, semua ikut imam yang satu, sujud pada Tuhan yang satu, tapi masih berbalah sesama Islam. Nabi sebut dalam hadis waktu selepas pembukaan kota Mekah, syaitan akan berputus asa apabila lihat ramai orang Islam solat, tetapi dia tetap akan berusaha, sebab dia tahu orang ni tak akan tinggal solat. Dia akan cari jalan supaya orang ni berpecah belah. Bila kita berpecah belah, bergaduh sama Islam, bila kita solat, Nabi kata pahala kamu shibron, sejengkal saja naik, tak lepas naik ke langit. Sebab setiap hari Isnin dan Khamis dinyatakan dalam hadis, kata Rasulullah, hari Isnin Khamis, pahala-pahala kita buat ni bawa naik ke langit sampai pada Allah SWT. Allah tanya pada malaikat, adakah orang ni syirik kepadaku? Malaikat kata dia tak syirik. Adakah orang ini berbalah sesama Islam? Malaikat kata ya. Allah kata tangguhkan pahala ni dulu, hatta yastaliha, hatta yastaliha, hatta yastaliha, sehingga mereka ni berbaik, sehingga mereka ni berbaik, sehingga mereka berbaik. Jadi kita lah, sebab kita buat benda ni kan, Allah uji lah sikit. Sebab Allah kata nakal sangat kita ni, terlupa pada Allah. Asyik ingat kita je, kita teringat dunia je, terlupa yang dia Allah beri sikit. Jadi banyaklah solat sunat taubat, saya dan semua para jemaah. Yang penting jaga ukhuwah. Sebab tu Nabi kata jaga soft solat kan. Nabi kata rapatkan soft, sentuhkan bahu. Ni nak sentuh bahu buat lagi. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, dalam hadis Muslim tu, kenapa kena rapatkan bahu? Nabi kata untuk minimumkan perpecahan dalam kamu, persihan dalam kalangan kamu. Sebab bila kita rapatkan ni, khizibun tak boleh masuk. Khizibun tu syaitan yang kacau dalam solat ni. Boleh insyaAllah.
Tu tolong jaga. Lepas ni rapatkan soft. Tengok dekat skrin tu tulis soft yang betul. Banyak lah. Tinggi rendah juga. Sebab tu Sayyidina Umar kata tu bergaduh tak bergaduh, kamu tengok soft solat. Kalau soft solat tinggi rendah tu jadi saya pun tengok gitulah. Kalau tengok soft solat gitu, tahulah dalam WhatsApp group tu macam mana. Dah faham lah. Kalau dalam WhatsApp group surau, kadang WhatsApp group surau pun saya left, tak sanggup tengok. WhatsApp group surau nama cantik dah, nama surah Al-Mustaqim, nama surah An-Nur contohlah. Dalam tu tak ada Nur pun dia bercakap, tak ada nilai Nur tu. Jadi bagaimana kita solat ni? Kalau nak tahu berjaya tak berjaya, balik tengok surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Qad aflahal mu'minun. Orang Islam yang berjaya menang. Apa dia kait dengan solat tu? Balik tengok yang tu, insya-Allah betulkan balik niat kita datang solat ni. Saya tak nak hurai. Balik lepas ni tengok ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun. Ada kaitan dengan kita. Kenapa selama ni aku solat asyik bergaduh je? Aku solat tapi kat kedai kopi begini. Allahu'alam. Jadi saya sudahi bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.